Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok dekat sini. Hari ni kita buat video, saya buat ringkas video kaedah penggunaan. Ni video ringkas sahaja. Ini untuk strategi bagaimana kita gunakan 5 indikator OSC ni untuk EP, TP dan sebagainya lah. Video yang sangat ringkas. Semua sekarang kalau tengok dekat paparan ada 5 indikator, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, kita offkan dulu, kita buka satu-satu saya nak tunjukkan. Daripada saya tunjukkan kaedah mudah untuk kita EP dan TP sahaja. Okey, mula-mula sekali. Yang pertama-tama sekali kita buka adalah OSC combo Kita buka. Ini combo. Ada combo, ada watchlist, EP, TP, smart money, elite wave. Ini kita kombokan dalam satu. Okey, so untuk strategi untuk kita masuk, kita EP mudah saja sebab kita dah ada dah signal untuk EP, signal untuk watchlist. So kita dah nampak watchlist, kita boleh EP. Nampak watchlist macam ni, kita dah boleh watchlist lah. Masukkan dalam list untuk kita tengok dulu ke arah mana dia. Okey, so untuk yang macam ni, yang pertama sekali kita tengok dia punya EP, signal EP dan signal watchlist. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, candle perlu berada di atas line hijau. Line hijau ini adalah EMA EMA 100. Line hijau ni adalah smart money. Kalau kita tengok, ini untuk memudahkan pengguna free TV. Ini adalah smart money. So line hijau. Line hijau ni adalah mewakili OSC smart money. So kalau nak offkan smart money ni pun dah tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh offkan sahaja. Kalau tengok sama, nampak dia kena sini, ni pun kena dekat sini. Nampak? Semuanya sama. Dia tinggi naik, dia pun naik. So mana kalau dah tengok yang ni tak payah tengok lah. Boleh tutup. So dah jimat dah. Tinggal apa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4. So satu lagi. So sekarang ni yang pertama sekali kita kita nak tengok dia ada signal EP. Yang kedua dia berada di atas EMA 100. EMA 100 itu kita boleh EP yang selamat. Dia namakan EP yang selamat. Ada EP, lepas tu di atas EMA 100 selamat. Yang ketiga dia punya elite wave elite wave. Kalau macam ni, kalau kita tengok elite wave dia hijau. Kalau yang ni lebih clear. Kalau dekat sini punya elite wave, saya bagi yang atas kosong dengan bawah kosong. Mana bila dia cross kosong, dia keluar signal ni. Dia cross up kosong, dia keluar signal ni. Ini dia cross up, nampak ni. Kalau kita tengok betul, di bawah lagi, tapi dia dah hijau. Kalau ikutkan dia dah hijau ni, dah selamat dah sebenarnya. Bila dia dah hijau dah selamat dah, cuma dekat sini dia tak keluar. So yang ni kita masih perlukan lagi lah sebenarnya untuk kita. Tapi kalau kita tengok dekat sini, kalau dia dah keluar yang ni, maksud dia kalau dah lama, maksud dia memang dah tak lama dah dia akan naik. Yang ni lagi clear lah. Ini untuk sebagai macam signal lah, gambaran. So untuk EP yang selamat, elite wave kena berada di atas kosong. Ni kosong, line kosong, berada di atas kosong. Okey, yang ketiga, yang pertama tadi apa dia? EP, watchlist EP. Yang kedua, kita ada EMA 100. Candle berada di atas EMA 100. Yang ketiga, elite wave positif. Lebih daripada kosong. Di atas kosong. Okey, yang keempat kita tengok OSC mapping. Okey, kalau kita tengok OSC mapping ini paling clear sebenarnya kalau kita tengok. Sebab apa saya cakap paling clear? Kita tengok dekat sini, kita dah tahu dah dia berada di mana. Macam ni kan. Jadi kalau dia dah sampai ke atas, kan? Macam ni dia dah sampai ke atas kan. Lepas tu dia dah ada low. Dia dah ada low dah. Nampak tak? Dia dah ada low dah. So lepas low dia pergi ke atas. High. Ni pun sama, low dia pergi ke atas. Lepas dia pergi ke atas, takkan orang jalan kaki kanan, langkah kaki kanan, lepas kaki kanan, langkah kaki kanan lagi. Langkahlah kaki kiri, lepas di atas, dia pergi turun.
dia akan turun ke bawah. So yang ni kalau dia dah keluar signal high ni, so dia akan turun. Dah tahu dah ada signal high ni, dia akan turun. Dia akan turun ke bawah. So macam ni memang clearly stated, nampak dia ada gap kat sini. Dia lambat laun dia akan turun. Kalau dia tak turun, kemungkinan dia akan melepasi yang ini, highest. Dia lepas highest ni, dia akan naik ke atas lagi. Dia naik ke atas tu dia kuat lagi lah sebenarnya. Jadi ini kita tak tahulah sama ada dia akan turun atau dia akan naik. Tapi kalau ikutkan dekat sini, dia dah ada dekat atas, yang ni dah ada EP, yang ni elite wave pun dah okey. Kemungkinan dia akan naik ke atas ni sebenarnya. Kemungkinan dia akan naik ke atas lagi. Yang highest ni pun, ni dah highest ni, dia akan melepasi highest ni. Kemungkinan. Kalau dia melepasi highest ni, so highest ni dia akan pergi ke sini pula. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Kemungkinan dia akan jadi macam ni. Okay? Sama dengan macam apa? Sama dengan macam ni. Mula-mula dulu dia dekat sini. Lepas tu dia pergi kat sini pula. So tinggi sini dia akan pergi sini. Dia punya highest ni. Okay. So yang ini yang keempat kan. Yang kelima kita tengok ni Fibo mapping dia. Kalau kita nak tahu dia akan naik atau tidak, kita tengok Fibo mapping lah. So tengok Fibo mapping dia dekat sini. Fibo mapping ni dia sama aja dengan Gantt chart, cuma yang ni dia lebih flexible. Flexible in terms of dia ikut lowest dengan highest. Dekat sini satu kan. So dia perlu melepasi yang ini. Dia sekarang ni dia dah sampai ke golden ratio. Golden ratio dia 786, 618 macam tu. Dia punya ni, dia pergi antara sini. Ni golden ratio. So dia sama je dengan sini dengan sini. Kalau tengok dalam Gantt chart lagi clear sebenarnya. Kalau tengok dalam Gantt chart dia 24 dia kena melepasi 24. 024 ni nombor dia. Dia kena melepasi 024. Memang clear. Maknanya ini kira resistance dia yang perlu dilepasi. Kalau dia tak lepas yang ni, dia akan turun balik. Dia akan turun kembali. Dia turun ke mana? Dia akan turun ke kalau ikut Gantt chart, Gantt chart dia akan turun sampai 20. 20. Gantt chart 20. Mana 20 ni? 20 kemungkinan dia turun dekat sini. Kalau tak turun dekat sini pun dia akan tutup dekat sini lah. Tapi kalau ikutkan dia punya ni, ni pun kuat juga. Nampak tak? Sini pun kuat. Dia punya line di mana banyak berlaku perhentian. Nampak ni berhenti banyak dekat sini, ni pun berhenti dekat sini. So dekat mana yang banyak perhentian, itulah dia punya station. Dia akan turun ke bawah ambil penumpang. So kalau nak tunggu dekat sini. Macam itulah. Kemungkinan juga dia boleh turun sampai sini. Ini lagi banyak sebenarnya. Ini satu lagi, 195. Okey, so dekat sini kita boleh nampak. Lepas tu kalau untuk yang Fibo mapping ni, kalau kita nak untuk main swing yang besar, kita boleh buat mapping yang lebih besar lagi. Yang ni mapping kecil, daripada sini sampai sini je. Kita boleh buat mapping daripada sini sampai sini. Atau mapping sini sampai sini. Cara dia kita tukar dia punya bacaan dekat sini. Yang ni bacaan ni tukar, tengok je dekat dalam chart kita bila kita tukar berapa besar dia boleh pergi, kita boleh check. Kita tengok ni, kita tukar je. Tekan sampai dia jadi tukar. Yang ni kira consider macam auto lah. Dia Fibo ni ada yang manual sebenarnya, boleh tarik manual. Ada cara dia. Nanti saya tak nak terang kat sini, nanti panjang sangat. Nampak ni. Yang ni kita pergi yang daripada sini sampai mana? Sampai sini. Highest, lowest. Dia akan ambil yang tu. Sama juga kalau kita nak ambil yang sini pun sama. Kita besarkan lagi. Nampak? Dia ambil kat sini. Jadi bila kita besarkan ni, kita boleh nampak dah dia punya range dekat mana dia punya SNR ni. Support and resistance. Okey, jadi saya nak ulang balik saja. Okey, yang ni saya tukar balik. Mana masih Fibo mapping ni. Yang ni saya tukar jadi default. Okey dah. Saya default 20. Okey. So sekarang ni saya nak ulang balik macam mana cara kalau kita nak EP dan TP. Yang pertama sekali kita tengok dia punya elite wave. Yang kedua kita tengok ada tak EP. Sebab dah mudah dah, ada EP, dah ada TP, dah ada watchlist dah. Paling mudah sebenarnya. Okey, yang kedua kita tengok apa? Kita tengok lokasi dia berada di atas. Dia kena berada di atas, jangan berada di bawah kita masuk.
Mana berada di atas, nampak ni bawah. Yang bawah ni tunggu dia naik, tunggu sebab ni lama masa ni. Ini daripada 17 Mac sampai 20 Jun. Sampai 4 Jun. 17 Mac, April, Mei, Jun, 2 bulan setengah. Korang larat ke nak tunggu 2 bulan setengah? Kan? 2 bulan setengah ni kalau main intraday ni banyak untung dah. So tak payahlah masuk. Relax sampai dia dah naik. Naik sini pun kira okey juga lah, tapi jauh juga lah kan. So tunggu. Sebab kita tak tahu dia dah ada keluar EP. Kita tahu dia akan naik lagi kan. Itulah masalah dia. Kalau dah tahu dah semua orang kaya. Okey, sebab kita tak tahu lah, kita kena ada indikator. Tu je. Okey, so dekat sini dah dapat. Yang pertama sekali kita tengok dia punya EP. Lepas tu yang kedua kita tengok dia berada di atas EMA 100. Yang ketiga, yield wave dia kena dekat positif. Yield wave kita kena sentiasa berada di positif. Dia ada positif, dia susah nak turun, nampak? Dia naik ni, naik je naik. Dia turun habis. Dia turun je semua. Dia naik je semua. Yang ni kalau dia turun kan, ini yang bila orang tak nak cut loss kan, dia turun. Sampai sini dia cut loss, pandai dia. Dapat paling tinggi sekali, paling rendah sekali dekat loss. Lepas tu naik balik. Nampak tak macam ni kan? Tinggi, dia naik sekejap, berap. Lepas tu dia turun slow. Turun, ingat kan nak turun habis, dia naik balik. Nampak? Tengok kat sini, naik balik. Macam tu. So, selagi dia berada di atas CMA 100, dia kuat. Selagi dia berada di atas kosong, yield wave kosong ni, dia kuat. Okay, itu yang EP yang selamat lah. Untuk swing, untuk FIFO pun boleh. Okay, whatever lah. Kalau tersangkut dekat intraday, boleh lagi main swing. Maksudnya macam tu lah. Mana tak adalah teruk sangat. Not bad lah. Okay, dah habis yang ini. Lepas tu kita tengok dekat mapping lah. Mapping dengan FIFO mapping. Kalau tengah menurun macam ni, kalau tengah macam ni kita tak nampak. Kan? Kalau dia ada dekat sini kita tak nampak. Jadi dah lepas jadi baru kita nampak macam ni kan. Tapi bila kita tahu daripada sebelum ni lah, kalau dah sampai highest, dia tak ada nak pergi highest lagi. Kalau highest pun dia pergi highest sikit je lagi. Kalau dia highest, dia akan turun ke lowest. Itu je. Sama macam ni lah. Dia dah panggil sampai highest ni kan. Dia kemungkinan adalah juga dia pergi highest lagi. Tapi bila dia nampak macam ni, kemungkinan dia akan turun. Mungkin dia akan pergi macam ni. Kalau nak clear, pasal sebenarnya saya buat macam ni supaya nampak dia punya ni lah. Kita boleh clearkan dengan apa? Kita boleh pakai garis. Kita garis kat sini, kita boleh nampak. Macam ni. Nampak tak? Macam tu. So dekat sini kita boleh nampak dah. Kan mudah. Kalau kita dah ada benda ni, kita senang nak garis. Kita dah tahu dah lepas ni dia nak pergi mana. Dia akan pergi, dia naik sini, dia akan turun. Dia akan naik sini, dia akan turun. Dia habis dekat sini, berdesuk dia naik. Pum. Macam tu. InsyaAllah. Okay. Dengan FIBO lah. Kalau kita tengok FIBO, kita boleh nampak. Kita tengok FIBO. Okay, cara kita nak tengok benda ni. Tak apa, yang tu nantilah next video. Nanti panjang sangat. Alright, itu sahaja. Thank you. Assalamualaikum.